ことわざにあるように道が遠ければ景色も広い。一言加えたい。景色も広いとは、私がいた国の歴史、文化、出来事の知識と勉強も広くなるです。Angan-anganku untuk meneroka negara-negara luar sebahagiannya sudah terlaksana. Namun, ada lagi satu keinginanku untuk menjelajahi sebuah negara yang kecil, harmoni cara hidup mereka, aman, mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam dan memegang prinsip Melayu Islam beraja. Pengajian singkatku di negara Brunei Darussalam sebelum ini memberikan aku sedikit sebanyak pendedahan mengenai latar belakang Brunei. Khairani, teman yang ku kenali daripada sosial media dan merupakan anak jati Brunei. Dia banyak mengetahui latar belakang sejarah negaranya. Aku berterima kasih kerana mempunyai sahabat yang membolehkan aku mengenali lebih dekat lagi akan sejarah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo telah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1984. Perjalananku dari negara kelahiranku menuju Bandar Seri Begawan terasa cepat dan aku seperti tidak percaya bahawa aku sudah sampai menjejakkan kakiku ke bumi bertuah negara Brunei Darussalam. Back here in Brunei. How's your flight here? Alhamdulillah, it was so smooth. Alhamdulillah. Mira, actually nasabarkan bawa Mira round Brunei lagi. Macam dulu. I know, I cannot wait to start this journey with you. Okay, jom. Assalamualaikum. Nama saya Khairani dan saya adalah seorang yang aktif dalam media sosial dan gemar membuat konten video untuk blog saya sendiri. Saya sering dipanggil sebagai Khairani Ashri. Saya adalah kakak kepada 5 orang adik dan masih menuntut di Laksamana College of Business dalam jurusan perdagangan. Saya selalu mencabar diri saya sendiri dan matlamat terbaharu adalah untuk menguasai bahasa Mandarin selain daripada bahasa Inggeris. Saya berpendapat dengan mempelajari bahasa asing selain daripada bahasa ibunda adalah satu bonus. Saya percaya kepandaian berbahasa lain akan memudahkan lagi berkomunikasi dan membolehkan saya menceritakan dan mengongsikan mengenai sejarah-sejarah di negara ini. My name is Amira Sato and I'm a Japanese-Indonesian girl who recently graduated from the University Brunei Darussalam, or also known as UBD in Brunei. Hence why I took Bachelor of General Engineering majoring in Energy Systems. Oh, and I'm also the youngest in my family. I discovered lots of knowledge from them and my personal passion grew throughout the years. I've been actively creating online contents on my social media focusing on avant-garde, makeup and unique hijab styles. Alhamdulillah, I gained many supporters who are mostly Bruneians given the time I used to stay in their lovely, peaceful country.
And before you wonder, yes, saya boleh berbicara dalam bahasa Melayu. Kerana ayah saya orang Jepun dan ibu saya orang Indonesia, kami telah pergi ke merata tempat untuk menemui pelbagai budaya yang berbeza. Negara Brunei Darussalam menarik minat saya untuk melanjutkan pelajaran, tetapi saya tidak pernah mempunyai masa untuk mendalami sejarah negara ini. Tapi selepas tamat pengajian dan sebelum menyambung pengajian sarjana, saya fikir, mengapa tidak menggunakan masa untuk kembali ke sana dan mengetahui lebih lanjut tentang sejarah unik mereka, bukan? Pada masa yang sama, saya juga boleh membuat vlog untuk rakan-rakan penyokong saya di media sosial. Ia akan menjadi peluang yang hebat. Daerah yang terakhir ku kunjungi, Kuala Belait. Daerah Belait bersempadan dengan Laut Cina Selatan di sebelah utara dan merupakan salah satu daerah di negara Brunei Darussalam. Terdapat banyak tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi di daerah ini. Di antaranya ialah Nodding Donkey, Taman Rekreasi Luagan Lalak, Menara Cendera Kenangan, Surya Energy Lab dan banyak lagi. Kai ready? I'm ready. Hi, Assalamualaikum. I'm Kai and this is Mira. And we're now in daerah Kuala Belait. And Mira nampak apa tu? Macam teapot. Inilah replika kiri. Kiri. Kiri di sini membawa maksud tempat untuk menyimpan air. Okay. And Mira masih ingat lagi yang masa Tani ditutung ada 4 tiang melambangkan 4 daerah Brunei kan? Yes. Sama je sini. Sini yang punya cawan ada 4 biji yang melambangkan daerah negara Brunei. Masyarakat Kiri adalah sejenis cerek yang merupakan artifak warisan masyarakat Melayu Brunei. Diperbuat dari tembaga dan telah ditemui 275 tahun yang lalu. Ia lazim digunakan sebagai bekas menyimpan air untuk hidangan di majlis-majlis keramaian. Replika yang melambangkan kebudayaan dan kraftangan asli Brunei ini adalah sumbangan ikhlas daripada syarikat Brunei Shell Sendirian Berhad kepada daerah Belait sempena tahun melawat Brunei 2001. Sinonim dengan nama kota minyak dan berkeluasan 2,727 batu persegi. Daerah ini turut dikongsi penduduk berbilang puak seperti puak Melayu, Cina, Murut dan Dusun. Okey Mira, Tani sekarang ini berada di Taman Jubli Perak, Kuala Belait yang terletak di Jalan Maulana bersebelahan dengan Laut Cina Selatan. Yes, and I guess taman ini ada sejarahnya sendiri because, well, we are here, right? Ia dibina sempena memperingati ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah menaiki takhta sempena Jubli Perak. And if Mira mau tahu lagi, sebelahannya ada pantai and let's check it out. Let's go! Masyarakat yang sepakat membuahkan perpaduan yang harmoni. Dengan adanya kata sepakat terbinanya Taman Riadah Jubli Emas, hasil gabungan rakyat dan agensi-agensi yang lain. Dibina bagi memperingati sambutan Jubli Emas ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Ia dibina bagi memberikan peluang kepada warga tempatan untuk beriadah. Aku turut meluangkan masa berjalan-jalan sekitar kawasan ini.
Aku salut dengan masyarakat Brunei kerana cinta mereka kepada raja sungguh terpancar di sanubari mereka. Tenang kan Mira, Sungai Belaitan ni? Yes. Can you tell me a little bit more about Kuala Belait or KB? Boleh. So KB, Mira tahu sudah kan yang sebelum ni from the previous episode that I told you the second daerah yang terbesar kan di Brunei. So KB ialah daerah yang terbesar di negara Brunei Darussalam dan terletak di selatan of negara Brunei Darussalam. Dan yang paling amazingnya is daerah Belaitan ni walaupun ia daerah yang terbesar, ia mempunyai penduduk yang paling sikit. Oh, it's like the opposite. The opposite. And then penduduk yang di sini yang KB, it's mixed, bangsa Melayu, Cina, Dusun dan banyak lagi. Okay. And let's go to Menara Cendera Kenangan sana. Okay, let's go. Mira, Tani sudah sampai ke Menara Cendera Kenangan. Boleh tanya apa maksud angka 50 tu? 50 di sini bermaksud monumen Ania didirikan sempena keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang ke-50. Mira nampak lukiran di atas tu? Yes. Ia adalah simbolik ukiran Brunei yang dinamakan air mudih. Air mudih. Mira, inilah yang dinamakan Tugu Jam Kuala Belait yang dibina pada tahun 1968. Tuguan ni ia dibina sempena untuk memperingati Hari Perpuspaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Wow. And Mira, I think Kai kan bawa Mira round-round di Pekan Belaitan ni. Okay. Mira, excited Of for it? course, I'm excited. Okay, let's go. Let's go. Tugu Jam Kuala Belait dibina pada tahun 1968 dan ia dibina bersempena memperingati Hari Perpuspaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Berketinggian kira-kira 40 kaki, ia adalah pesambah atau cendera hati penduduk Kuala Belait sebagai lambang perpaduan dan kasih sayang rakyat kepada baginda. Seperti biasa kepenatan seharian berjalan, aku perlu merehatkan mindaku dan di Kuala Belait, aku singgah ke kawasan yang cukup mendamaikan dan menenangkan fikiran. Luagan Lalat Labi.
Pepohon rimbun, bunyi ungas balas berbalas, udara yang nyaman cukup untuk merehatkan fikiran. Taman Rekreasi Luagan Lalak dibina sekitar tahun 1980. Masih mengekalkan flora dan fauna, taman ini sangat cantik dan penuh kehijauan. Aku terpukau dengan tasiknya dan titisan embun di pagi hari menambahkan lagi keindahan panorama ini. Jika bernasib baik, berbagai jenis spesies burung juga dapat dilihat di kawasan ini. Taman ini mendapat gelaran lalak kerana ia diambil dari sebutan bahasa Belaid yang bererti luas dan dalam. Kunjunganku ke negara Brunei Darussalam kali ini amat bermakna. Meskipun singkat, namun aku amat berpuas hati dengan apa yang aku perolehi dan terokai. Terima kasih ku ucapkan kepada sahabat baikku Kai yang banyak memberikan aku info-info yang bukan sedikit. Contohnya, banyak tugu-tugu yang didirikan bersempena dengan hari yang signifikan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Tugu Menara Jam contohnya didirikan bersempena dengan Hari Perpuspaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia para sejarawan. Manakala Menara Cendera Kenangan didirikan bersempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-50 tahun. Bermula dari pusat sejarah, aku diceritakan oleh Kairani mengenai dengan sejarah Batu Tarsilah, Makam Bolkiah dan Makam Sultan Sharif Ali. Sejarah kampung air, Jong Batu, Regatta serta sejarah gerai jualan awal 80-an membawa ke 90-an turut disajikan. Turut menjadi kebanggaan rakyat Brunei adalah Tugu Jam, Lapau Lama, The Royal Wharf dan mercu tanda Dirgahayu 60. Museum Maritim mengongsikan banyak latar belakang pensejarahan. Aku turut berkesempatan mengetahui sejarah Pulau Cermin. Berkeluasan 1,166 km persegi di daerah Tutong, Kairani membawaku menjejak sejarah Pekan Tutong.
Taman Bangar yang sinonim disebut Green Jewel membawaku ke tapak industri getah, industri yang terkenal satu ketika dahulu. Suria Energy Lab, Museum Daerah Belait memberikan aku berbagai info yang padat dan setelah kepenatan, aku dan Khairani berehat sambil menikmati angin petang di Taman Rekreasi Luagan Lalak, Labi yang juga mempunyai ceritanya yang distinktif. Masih banyak tempat-tempat sejarah yang ingin aku explore, namun masa tidak mengizinkan aku untuk lebih lama di negara ini. Walau bagaimanapun, aku sudah cukup bersyukur dan mendapat banyak pengalaman yang amat berharga.